Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, insya-Allah alhamdulillah kerana dengan limpah nikmat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan nikmat yang sangat banyak. Kita mampu melihat, mampu mendengar setiap hari, mampu berjalan dan diberikan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tuan-tuan dan puan-puan yang mana kita diberikan dijentik hati untuk kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini, yang mana majlis ilmu insya-Allah akan didoakan oleh para malaikat. Kerana apa? Kita berkumpul dalam satu majlis ilmu ini hanya mempunyai satu sebab, iaitu untuk lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini bersama dengan saya Ustazah Nur Fatihah dalam rancangan Kisah-Kisah Al-Quran. Dalam rancangan Kisah-Kisah Al-Quran pada episod kedua pada kali ini, insya-Allah saya akan berkongsi ilmu, kita sama-sama berkongsi ilmu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama. Inilah tajuk bagi episod pada kali ini, iaitu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Bila mana kita sebut tentang Nabi Adam AS, maka sudah pasti akan terlintas dalam akal fikiran kita, iaitu tentang manusia pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Kemudian diikuti dengan isterinya Hawa. Allah rakamkan tentang Allah nak menciptakan Nabi Adam ini AS ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah firman, maksudnya, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosakkan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami ini bertasbih memujimu. Maka Allah pun berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Beginilah apa yang Allah kata. Allah nak ciptakan, Allah nak tiupkan roh dalam jasad Nabi Adam AS. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Allah Subhanahu Taala dah siap mencipta, dah meniupkan roh di dalam jasad Nabi Adam AS, maka Allah pun menyuruh para iblis, menyuruh para malaikat yang mana Allah dah ciptakan terlebih dahulu untuk hormat sujud kepada Nabi Adam AS. Maka para malaikat pun sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Tetapi ada satu makhluk ni, iaitu iblis. Iblis ini tak nak tunduk patuh ataupun hormat sujud kepada Nabi Adam AS. Kerana apa? Mereka ini rasa diri mereka ini diciptakan daripada api, lebih kuat daripada manusia yang mana Allah ciptakan daripada tanah. Para iblis ni mereka rasa sombong, takbur, rasa aku lebih hebat ataupun aku lebih kuat daripada engkau. Kenapa aku perlu sujud pada engkau? Begitulah apa yang para iblis ni rasa. Maka Allah pun murka dan Allah pun murka kepada para iblis buat selama-lamanya. Maka bila mana sudah ditiupkan roh dalam Nabi Adam AS, maka Nabi Adam AS pun dan Hawa isterinya Allah arahkan agar jalanlah ataupun makanlah apa sahaja yang Nabi Adam ni nak dalam syurga tersebut. Makanlah apa yang kamu nak, pergilah ke mana saja yang kamu nak dalam syurga ni, kecuali satu pohon sahaja Allah tak bagi. Makanlah semua benda dalam syurga ni, tapi satu pokok je ataupun satu pohon je jangan dekat dan jangan makan buah tersebut. Maka bila mana para iblis tahu apa larangan Allah, inilah para iblis, dia akan menyesatkan kita sehingga hari kiamat. Maka itulah yang dilakukan kepada Nabi Adam AS. Bila mana dia tahu Allah melarang buah tersebut untuk dimakan oleh Nabi Adam AS dan juga isterinya, maka kali pertama
dia goda Hawa dan juga Nabi Adam tak jalan. Kali kedua goda pun tak jalan. Dan kali ketiga maka terikutlah Nabi Adam AS dan juga isterinya untuk makan buah tersebut. Makan buah larangan tersebut yang Allah kata jangan makan. Tetapi Nabi Adam dan Hawa terikut ataupun tergoda dengan iblis laknatullah dan termakan buah tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Nabi Adam dan Hawa makan buah tersebut, maka gugurlah, maka hilanglah pakaian-pakaian syurga Nabi Adam AS dan juga isterinya. Maka carilah mereka ni, Nabi Adam dan isterinya, carilah apa-apa sahaja yang boleh menutup anggota tubuh badan mereka, menutup aurat mereka kerana mereka ini malu, kan? Jadi bila mana Allah dah murka ataupun Allah kata itu larangan, tetapi Nabi Adam buat juga dan Nabi Adam dan isterinya buat juga, makan juga buah tersebut, maka Allah arahkan untuk Nabi Adam dan isterinya turun ke atas muka bumi ini daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, turunlah Nabi Adam dan isterinya ke atas muka bumi ini dengan berpakaian. Tetapi Allah turunkan Nabi Adam ini dan Hawa ini di tempat yang berasingan, di tempat yang jauh antara satu sama lain. Maka mencarilah mereka berdua, carilah Hawa ini dan Nabi Adam ini antara satu sama lain. Kerana apa mereka cari? Sebab mereka ini suami isteri di syurga. Maka bila dah Allah hantar ke bumi, carilah mereka antara satu sama lain. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, temukan mereka di suatu tempat iaitu yang bernama Arafah. Di padang Arafah lah mereka bertemu Nabi Adam AS ini dan juga Hawa. Maka beranak pinaklah Nabi Adam dan Hawa ini, dan Allah kurniakan ramai sangat anak kembar kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa. Maka bila mana dah kurniakan ramai anak, dan antara anak-anak Nabi Adam yang popular dalam kalangan kita adalah tentang Habil dan juga Qabil. Iaitu dua orang anak Nabi Adam yang bernama Habil dan juga Qabil. Maka Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu laut, ilmu ternakan, ilmu tanaman dan ilmu sebagainya untuk hidup di atas muka bumi ini kepada Nabi Adam AS. Bila mana anak-anak Nabi Adam ni dah besar, tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka pun nak berkahwin. Maka Nabi Adam pun menjodohkan Qabil dengan kembar adik-beradiknya yang lain, Habil dengan adik-beradiknya yang lain. Kerana syariat pada ketika itu Allah membenarkan syariat untuk berkahwin sesama adik-beradik. Allah benarkan untuk berkahwin sesama adik-beradik kerana Allah membenarkan syariat itu pada ketika itu. Maka Qabil ini dia tak nak, dia jealous, dia cemburu. Dia cemburu. Sebab apa dia cemburu? Sebab adik-beradik yang akan dikahwininya adalah seorang yang kurang cantik, kurang rupa parasnya berbanding dengan Habil yang mana dapat pasangan, yang mana dapat adik-beradik untuk dikahwini itu seorang yang cantik, seorang yang lawa lah orang kata, kan. Jadi Qabil ini cemburu dengan Habil. Maka Qabil ini pun mengadu kepada Nabi Adam AS akan kecemburuannya itu. Maka Allah Subhanahu Taala pun mengarahkan Habil dan Qabil ini untuk berkorban ataupun untuk memberikan hasil ternakan, hasil tanaman mereka yang paling bagus ataupun yang berkorban yang paling besar lah yang pernah mereka ada. Maka Allah suruh korbankan. Dan kemudian mana yang paling bagus antara keduanya, antara Qabil dan Habil, itulah yang bakal Allah pilih dan mereka hendaklah redha dengan apa jua keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, silapnya Qabil di sini, Qabil ini dia mempunyai tanaman, hasil tanaman yang sangat luas, sangat besar. Pokok-pokok yang dia tanam tu sangat subur. Tetapi apa yang dia korbankan adalah hasil tanaman yang kurus, yang kering, yang tak cantik. Manakala Habil pula, kan, dia ada ladang ternakan dan dia mengorbankan haiwan ternakannya yang
paling gemuk, paling sihat, paling banyak daging. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memilih hasil korban daripada Habil. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Qabil ini kan memang dah lama dah dia mempunyai sifat cemburu, sifat jealous, sifat iri hati, dengki kepada orang lain. Maka Qabil ni tak puas hati dengan Habil. Maka Qabil kata kepada Habil, aku akan bunuh kamu. Macam tu Qabil kata kepada Habil, aku akan bunuh kamu. Maka berlakulah kan pergaduhan dan sebagainya, dan terbunuhlah Habil dalam pergaduhan tersebut. Maka bila mana Qabil ini dah bunuh Habil, maka Qabil ini tak tahu macam mana cara nak hapuskan mayat Habil ataupun cara nak menghilangkan mayat Habil. Maka pada ketika itulah Allah menghantarkan dua ekor burung untuk Qabil ini saksikan, yang mana dua ekor burung ini Allah takdirkan mereka ini bergaduh antara satu sama lain, dan salah seekor daripada dua ekor burung itu pun mati. Bila dah mati, burung yang menang tersebut tanam burung yang kalah. Maka daripada kejadian itulah Qabil ini menanam Habil di dalam tanah. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada cerita ini? Antara pengajaran yang boleh kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian yang sedang menonton rancangan ini kan, pengajarannya adalah jangan kita bersifat dengki, jangan kita bersifat iri hati, cemburu kepada orang lain, hasad, dengki. Jangan kita rasa nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Kalau aku tak dapat benda tu, orang lain tak akan dapat benda tu. Jangan. Yang kerana apa? Kita hidup di atas muka bumi ini hanyalah untuk mendapatkan redha Allah semata-mata. Hanyalah untuk mendapat kasih sayang Allah semata-mata. Bila mana Allah tak bagi sesuatu benda itu kepada kita, maka itu sudah cukup untuk kita rasa bersyukur kepada Allah dan rasa lebih ingin takarub, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita sama-sama kongsikan ilmu ini, kita dapat ambil iktibar, ambil pengajaran agar kita menjadi hamba-Nya yang lebih bertakwa dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.